Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ustazah ucapkan kepada tingkatan 2 tahun 2021. Pada tahun ini kita akan sambung mata pelajaran KKQ kita untuk tingkatan 2. Selamat datang sekali lagi Ustazah ucapkan, kerana kali ini kita mulakan sesi kita dengan PDPR berlainan dengan pengalaman kita sebelum ni. Apapun ini adalah kelas pertama kita, jadi wajar Ustazah perkenalkan, walaupun mungkin kamu dah kenal masa tingkatan 1 dulu, tapi Ustazah rasa perlu lagi Ustazah ulang. Perkenalkan semula kepada kamu semua apakah mata pelajaran KKQ ni. Okey, mungkin ada yang masih samar-samar KKQ ni apa, kelas apa kan. Okey, sebenarnya KKQ ni adalah subjek bagi kelas aliran agama. KKQ ni merupakan mata pelajaran yang di bawah kategori core curriculum sebenarnya. Dia lebih kepada core akademik, walaupun dia ada kurikulum, ada sukatan dan ada peperiksaan macam subjek mata pelajaran yang lain. Tapi sebenarnya KKQ ni adalah core curriculum kamu. So sebenarnya kalau kamu nak faham mudahnya, bolehlah Ustazah ringkaskan. Kamu ada 9 mata pelajaran PT3 yang bahasa Melayu, sejarah, ASK, sains dan yang lain-lain tu dengan bahasa Arab kan. Ada 9 mata pelajaran PT3 plus KKQ. So KKQ tu adalah satu nilai tambah ataupun value added kepada kamu, dan kamu akan dapat satu lagi sijil khas. Ya, sijil apa? Sijil peperiksaan KKQ, yang mana peperiksaan KKQ ini memang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri di bawah unit bahagian pendidikan Islam. Jadinya apa yang sedang kamu belajar dalam mata pelajaran KKQ ni adalah sesuatu yang serius, ya, bukan tempelan-tempelan ataupun sampingan-sampingan yang kamu boleh ambil mudah ataupun kadang-kadang kamu ketepikan. Sebenarnya ini adalah sama mata pelajaran yang sama penting, sama seperti mata pelajaran akademik yang lain. Ya, kerana di sini sebenarnya kamu telah ada nilai tambah. Okey, baiklah. Jadi hari ini Ustazah nak ulang semula kepada kamu apakah bidang-bidang pembelajaran yang akan kamu belajar semasa kamu belajar KKQ. Dan Ustazah perlu juga terangkan kepada kamu apakah dia peperiksaan KKQ KPM. Dan apakah lagi komponen-komponen lain yang ada yang patut kamu tahu. Okey, mata pelajaran KKQ ada ujian syafawi ataupun kamu selalu sebut dalam istilah akademiknya oral, ujian oral kan? Oral. Jadi ujian syafawi ni adalah ujian lisan bagi mata pelajaran KKQ. Kita panggil syafawi, ya, lisan. Kemudian KKQ ada juga PBD. Nanti Ustazah akan cerita kenapa ada apa dengan PBD ni. Sebab sebenarnya sebelum ni KKQ tak ada PBD, ya. Dan seterusnya inilah dia core curriculum, dari segi core curriculum. Apakah efek kesan bagi kamu jika kamu ada mata pelajaran KKQ dari aspek core curriculum. Okey, jadi mari kita tengok. Mula-mula kita tengok dulu buku teks. Okay, kita nak tengok bidang pembelajaran yang akan kamu belajar. Ustazah pasti kamu dah tahu, kita KKQ ada 5 bidang. Pertama, ulum Quran. Kedua, tajwid. Ketiga, hafazan. Okey, untuk tingkatan 2, Ustazah minta take note semua. Tolong bersedia dari awal sebelum Ustazah minta atau Ustazah suruh, kamu mesti hafal surah Al-Waqiah dan surah Nuh.
Jangan lupa ya, ayat hafazan semasa tingkatan 1, surah As-Sajadah, surah Al-Insan, surah Al-Ghasyiyah dan surah Al-A'la. Kamu mesti dah habiskan ya. Walaupun Ustazah tak minta kamu ulang, tapi kamu mesti lazimkan mengulang setiap ayat hafazan tu sebagai rutin ya. Dan untuk tingkatan 2 ni ditambah lagi dengan surah Al-Waqiah dan surah Nuh. Jadi Ustazah minta ya, hafal dari awal ya. Jangan tunggu Ustazah buat sesi hafazan baru nak hafal ya. Hafal dari awal. Okey, kemudian bidang yang keempat kita ada ilmu qiraat. Okey, Ustazah yakin nanti qiraat tingkatan 2 ni kamu akan belajar benda yang seronok sebab kamu akan belajar apakah yang berlaku pada khilaf-khilaf kalimah-kalimah yang khilaf bacaan tu, apakah yang berlaku ada diterangkan semasa kamu belajar ilmu qiraat di tingkatan 2. Kemudian bab yang kelima, ilmu Tarannum. Jadi kalau masa tingkatan 1 kamu dah belajar Tarannum, Bayati dan Husaini, untuk tingkatan 2 ni kamu akan belajar lagi 2 Tarannum baru, iaitu Tarannum Nahwan dan juga Tarannum Ros. Sama macam sukatan tingkatan 1 dulu, kita mesti kenal sifat dan peranan setiap Tarannum. So, sifat Tarannum Nahwan apa dia? Peranan Tarannum Nahwan apa dia? Begitu juga dengan Tarannum Ros. Okey, itu untuk bidang pembelajaran yang kamu akan belajar. Okey, sekarang Ustazah nak perkenalkan kertas soalan. Ustazah nak tunjuk saja je lah. Ni bukan kertas soalan. Ni kertas soalan sebenar tapi tahun-tahun sudah. Okey, mari kita tengok bentuk dan rupa kertas soalan sebenar KKQ KPM. Okey, yang ni nampak ni Okey. Soalan ini adalah soalan KKQ tingkatan 3 Kamu nampak ni kan? Ni dah ada jawapan lah sebenarnya. Soalan 1, nuzul Al-Quran merujuk kepada proses alif ba jim dal. Alif ba jim dal. Semua soalan kan Ustazah dah terangkan, tapi saja Ustazah nak tunjuk lagi. Semua sekali ada 60 soalan. Dan semua jawapan ini mestilah kamu masukkan ke dalam kertas jawapan. Okey, ini contoh kertas jawapan Okey, kita ambil masa sekejap. Okey, ini contoh kertas jawapannya. Nanti kamu akan dapat dulu sebelum tahun 2019 kertas peperiksaan KKQ ada kertasnya berbeza daripada kertas peperiksaan yang lain Dia kertas warna pink. Jadi dulu akan dapat kertas jawapan OMR ni warna pink. Tapi sekarang KPM dah buat gaya lain. Sekolah kena banyakkan sendiri soalan, jadi kita guna photostat saja, jadi warna putih lah. So inilah rupa kertas jawapan ini. Nanti bila soalan sebenar, kamu tak akan nampak lah lambang ni Kamu hanya akan nampak lambang KPM. Cumanya Ustazah nak cerita di sini sama, yang lain sama, kecuali tajuk peperiksaan ni. Cuma arahan je, anda dikehendaki menghitamkan jawapan dengan menggunakan pensel 2B sahaja. Ustazah Ustazah nak ingatkan di sini, kertas jawapan ni dia dah bagi ruang di mana tempat kamu nak lorekkan jawapan, nak hitamkan jawapan kan. Jadi hitamkan dengan pensel. Ustazah nak ingatkan juga, jangan hitamkan dengan pen, dan juga janganlah kamu conteng-conteng ataupun cari-cari. Lorekkanlah dengan sempurna jawapan tu. Okey, seterusnya peperiksaan KKQ KPM ni tidak lengkap kalau kamu tak ambil ujian syafawi. Okey, mari kita tengok bentuk soalan ujian syafawi sebenar. Sekejap ya. Okey. Mari kita tengok. Okey, ini dia. Ini muka surat 2 dah sebenarnya. Sebenarnya soalan ujian syafawi ada lagi cover besar dia Cumanya Ustazah nak tunjuk ni isi dalam ni.
Soalan dan skema ujian lisan syafawi kelas khas kemahiran membaca dan menghafaz Al-Quran KKQ tingkatan 3 tahun 2011. Lama dah ni, tapi Ustazah nak tunjuk jugalah. Sama je. Soalan dia, bentuk soalan memang sama, format sama. Walaupun tahun demi tahun surahnya ditukar-tukar lah. Okey, kamu tengok kita ujian syafawi kita ada 3 bahagian. Bahagian pertama taranum, bahagian kedua hafazan, bahagian ketiga qiraat. Okey, bahagian pertama taranum, kamu tengok bentuk soalan taranum ni. Arahan, nanti kamu akan dapat juga set soalan teks ni. Teks soalan ni kamu akan dapat juga, tapi bukan yang bentuk skema lah. Yang ini bentuk skema ni, bentuk skema guru. Okey, arahan, pilih satu daripada soalan-soalan berikut. Okey, tengok soalan 1, soalan 2, soalan 3. So, bahagian taranum ada 3 soalan. Anda diminta pilih. Contoh macam soalan tahun 2011 ni, soalan 1 dia tanya surah Al-Waqi'ah. Dan dia dah bagi taranum siap-siap. Sebenarnya kamu dah boleh berlatih dari awal dah, kan? Surah Al-Waqi'ah, taranum nahwan dan ras. Lepas tu surah Al-Insan, ni contoh lah surah As-Saff, taranum Sabah dan Hijaz. Kemudian soalan yang ketiga surah Al-Insan, taranum Hijaz dan Nahwan. Nampak tak ni? Inilah bentuk soalan syafawi. Kemudian bahagian kedua qiraat. Okey, ni dia qiraat. Pilih satu daripada set-set soalan berikut. Calon dikehendaki membaca kesemua wajah bacaan. Okey, kamu tengok set 1. Soalan ada set 1, set 2, set 3 dan set 4. Okey, soalan qiraat ada 4 set. Dan setiap set ada 3 soalan. Contoh Ustazah buka set 3 ni. Set 3, okey, soalan 1 surah Al-Fatihah riwayat Khalaf. Nampak ni? Setiap soalan dia dah bagi surah dan dia dah minta kamu, dia dah bagi tahu kamu dia nak riwayat apa. Jadi kamu kena bersedia. Masa Ustazah buat sesi ujian lisan, kamu mesti bersedia. Tak boleh cakap tak bersedia, tak hafal sebab Ustazah dah terang dari awal Kemudian soalan 2 surah Al-Maun riwayat Warsh. Nampak ni? Okey, maknanya soalan qiraat ni nak mudahnya nak kata dia dah bagi surah dan dia dah bagi dia nak qiraat apa. Jadi kamu kena mahir dan menguasai semua qiraat imam-imam tu untuk setiap surah supaya kamu mudah. Dan kita pergi kepada soalan hafazan. Okey, soalan hafazan pun sama. Dah pilih satu daripada set-set soalan berikut. So, mari kita tengok. Soalan hafazan ada berapa set? Kalau soalan qiraat tadi ada 4 set. Soalan hafazan ada set 1. Ni ada dah skema jawapan ni kan? Set 2. Set 3. Okey, soalan hafazan ada 3 set dan setiap set ada 3 soalan. Mari kita tengok contoh set 2. Okey, kita tengok soalan set 2. Ada 3 soalan 1 dia nak surah Al-Jumaah. 2 dia nak surah Waqi'ah. Dan 3 dia nak surah Al-A'la. Nampak? So biasanya soalan 1 ialah ayat hafazan tingkatan 3. Soalan 2 adalah ayat hafazan tingkatan 2. Dan soalan 3 adalah ayat hafazan tingkatan 1. Biasanya kadang-kadang mereka ubah tengoklah tahun tu. Tapi mereka kadang-kadang penggubal dia dah letak ni. Contohnya soalan 2 set yang kita tengah teliti ni. Soalan 2 dia nak sambung bacaan saya dan teruskan bacaan. So kamu tak boleh nak jangka kamu kena ayat mana. Tengok ni, ayat 29 hingga 47 surah Al-Waqi'ah. So, dengar penyampai soalan baca, kemudian kena sambung. Okey, cuba tengok pula soalan 3 dia. Ni sama, ulang bacaan, lebih kurang sama dengan sambungan tadi. Kita tengok soalan 1. Okey, ni soalan 1, set 2 tadi kan.
Arahan dia terus je, direct je, dia terus cakap, sila baca dari awal surah Al-Jumu'ah. Nampak tak? Okay, kelas, maknanya kita tak akan dapat agak kita nak kena yang mana.